Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Zulaikha binti Samsuri, pelajar tahun kedua farmasi. Jadi hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua mengenai placebo effect dan juga nocebo effect. Mungkin sebahagian daripada anda familiar dengan terms placebo effect. Bagi yang tak tahu, placebo effect ni didefinisikan sebagai pengurangan gejala sesuatu penyakit selepas pesakit diberikan ubat yang tak ada kaitan langsung dengan kesan biologi yang disasarkan. Nampak complicated kan definisi dia, tapi saya bagi satu contoh lah. Pernah tak anda semua rasa sakit kan? Contoh demam, nak pergi jumpa doktor kan? Tapi belum sempat pun masuk bilik doktor, tak sempat pun jumpa doktor dan tiba-tiba anda semua rasa sihat. Tu contoh placebo effect. Yang kaedah placebo effect ni juga digunakan dalam dunia perubatan, di mana pesakit melaporkan sembuh walaupun dia cuma diberikan ubatan yang palsu je, yang tak ada kaitan pun dengan kesakitan yang dialami oleh pasien tu. Menarik kan placebo effect ni? Dan placebo effect ni juga digunakan dalam dunia pengeluaran ubatan baru, di mana separuh daripada subjek kajian diberikan ubatan yang sebenar dan separuh lagi diberikan ubatan yang palsu. Dan tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menguji kesan ubatan tersebut dan juga pengaruh minda terhadap ubatan yang palsu. Dan fakta menarik pasal placebo effect ni still akan berkesan walaupun kita tahu ini placebo. Dan pembedahan placebo juga pernah dilakukan, di mana seorang pesakit ni mengalami kecederaan lutut dan memerlukan pembedahan lah di bahagian lutut kan. Dan doktor bawa dia ke bilik bedah seakan-akan pasien tu betul-betul mengalami pembedahan lutut tu kan. And bila dibawa keluar daripada operation theatre tu, daripada bilik pembedahan tu, pesakit melaporkan bahagian lutut dia dah sembuh. Sedangkan doktor tu tak betul-betul bagi pun pembedahan lutut kepada pasien tu. Jadi menarik kan placebo effect ni. Jadi berlawanan dengan placebo effect, kita ada nocebo effect. Boleh kata nocebo effect ni adalah kembar jahat lah kepada placebo effect ni. Nocebo effect ni kan didefinisikan sebagai pesakit tu ditimpa sakit kerana dia diyakinkan bahawa dia akan jatuh sakit. Sedangkan punca kesakitan tu tak ada kaitan pun dengan sakit yang dialami oleh pasien. Nampak rumit kan? Tapi nak cakap ni nocebo effect ni, dia boleh membatalkan terus keberkesanan sesuatu ubat, yang di mana ubat tu terbukti untuk berkesan untuk merawat penyakit tersebut. Contohnya, saya bagi contoh macam demam kan. Demam kan biasa kita makan paracetamol, Panadol kan. Lepas tu biasa kita tahu kan, kalau kita makan Panadol memang confirm lah akan sihat lah demam kita tu, insyaAllah kan. Tapi disebabkan nocebo effect ni, Panadol yang memang sepatutnya terbukti berkesan untuk merawat demam ni terus jadi tak berkesan. Betapa hebatnya nocebo effect ni. And sebab tu lah kalau kita pergi jumpa doktor kan, nak kena cocok kan, kita macam doktor akan selalu cakap tak sakit pun, tak sakit macam tu. Sebab bila kita fikir benda tu sakit, memang akan sakit lah ya. Tu contoh nocebo effect juga. Lepas tu, in fact, ada seorang pakar bedah kat Amerika tu, dia takkan buat pembedahan kat pasien itu kalau pasien dia sendiri tak yakin pembedahan tu akan berjaya. Sebab kalau ikut pengalaman dia, memang surgery tu tak akan berjaya kalau pasien sendiri tak yakin. So nampak tak betapa hebatnya pengaruh nocebo effect ni dalam kehidupan seseorang. Jadi kesimpulan yang kita boleh belajar daripada placebo dengan nocebo effect ni ialah ia mengajar kita bahawa ubat-ubatan bukanlah satu-satunya solution yang memberi kesembuhan kepada kita. Of course lah, yang bagi kesembuhan kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh jadi aktiviti kita menerima rawatan dan makan ubat tu adalah asbab kepada penyembuhan kita. Tapi yang paling penting sekali adalah penerimaan psikologi kita terhadap penyakit tu. So kita tahulah yang otak kita ni yang digunakan oleh Allah ni memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita. So kalau contohlah kita ditimpa sakit kan, dan kita memang fikir yang kita tak akan sembuh sampai bila, memang itulah yang akan terjadi kepada kita. Jadi apa-apa pun ujian yang kita hadapi kan, sentiasalah bersangka baik dan sentiasa berfikiran positif. Boleh jadi penyakit dan musibah yang menimpa kita tu adalah asbab yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat anda semua. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.